Ada? Oh tak ada. Okay. So semua orang tengok kertas masing-masing lah. Okay. Okay, kertas masing-masing tu. Okay, kertas masing-masing. Dekat situ atas sekali NBO level 1, betul? Ada? Okay. Ini saya buat formula ni beberapa bulan lepas. Okay. Formula ni adalah kita dah. Okay, tu ada dekat skrin. Okay. Kita dah kaji, dah tengok berdasarkan rekod sekarang ni punya result. Jadi kita hasilkan magic number. Dia adalah lebih mudah. Berbanding sebelum ni, okay, suruh rekrut, tak tahu kena rekrut. Nak buat sales 10,000, nak kena rekrut berapa, betul? Jadi tak ada guideline. Okay. So hari ni untuk nak capai yang pertama, NBO level 1. Iaitu, dengar walaupun kita dah capai, ini adalah untuk kita ajar kepada tim kita. Balik nanti, dia macam ni Ingat saya cakap, untuk nak jadi jutawan, kita mesti ada tim. Bila kita kena ada tim, kita kena jadi leader. Bila jadi leader, kita kena pandai untuk training orang. Hari ni punya sesi sebenarnya bukan untuk train you. Sebenarnya, apa yang saya tengah buat ni, untuk you lepas ni, pandai untuk balik training you punya tim. Okay. So jangan ambil untuk diri sendiri sahaja, tapi ambil untuk nanti balik untuk ajar kepada tim masing-masing. Okay. So NBO level 1 target 700. Untuk nak capai 700, saya sangat pasti ada orang buat 700 buat sorang-sorang, betul? Senang sangat sebenarnya. Tapi bila kalau daripada bawah kita buat sorang-sorang, kita start membina tapak. Kita tak ada tim. Dia akan mudah roboh. Seperti KLCC, dia tak buat tapak pun. Dia bangun naik terus bangunan. Agak-agak apa jadi? Runtuh. Pernah tak tim kita, dia buat sesi di sini, lepas tu diam sunyi sepi? Sebab apa? Sebab bulan tu dia sakit. Atau dia mengandung. Atau dia apa? Malas. Adalah halangan-halangan itu. Jadi bila dia buat, dia dapat. Kalau dia tak buat, dia tak ada. Jadi risiko untuk tim keluar ni adalah lebih tinggi bila dia sorang-sorang. Bila dia dah lemau, dia tak buat. Lepas tu tak ada tim bawah dia yang buat order, dia pun meninggal sekali. Bila perasan tak, bila kita lemau, okay? Bila kita lemau, dengar bila kita lemau, tiba-tiba tim kita masuk order. Apa jadi lepas tu? Tiba-tiba aku nak buat balik. Tiba-tiba semangat. Itu gunanya. Daripada awal kita dah ajar dia untuk bina tim. Ini proses akan bawa tim kita pergi dengan sangat cepat. Kalau kita tengok siapa belajar daripada proses Nisa, iaitu daripada Brunei Darussalam. Dia adalah student umur 22. Tapi macam mana betapa orang kata mungkin dia pernah ada ilmu ke macam mana. Okay, dia cepat pick up dengan apa yang kita ajar. Mula-mula masuk, dia rekrut. Dah lah dia rekrut tu nenek dia pula. Gunakan orang sekeliling dia. Okay, lepas tu apa dia buat? Dia ajar nenek dia untuk rekrut juga. Sebab itulah bulan pertama ZAS dia terus capai KPI stokis pada waktu tu. Dulu kan tak ada level 1, level 2 apa semua kan. Mula-mula tu level stokis terus. So nak cakap adalah tim kita ni, kita jangan ajar menjual sahaja. Nanti lambat ataupun mudah dia nak keluar dan sales dia tak konsisten, turun dan naik. Jadi mula-mula kita cakap dah, orang baru masuk hari ni, untuk you capai 700, you mesti ada berapa dropship? 50. Tengok dekat formula ada dekat skrin. Kena ada 50 dropship. Set target siap-siap. Kenapa kita kena set target? Perasan tak kalau kita suruh tim kita rekrut. Ada berapa dropship? 3. Ada berapa? 5. Jadi kita kena setkan target. Agak-agak. Kalau contohnya saya cakap, okay, training hari ini adalah
kita buat di dalam dewan kita buat training. So semua orang naik kereta tau. Tak boleh jalan kaki sebab jauh. Okey, semua orang start enjin kereta dan pergilah. Agak-agak sampai ke mana? Saya dah cakap, naik kereta jangan jalan kaki nanti tak sampai. Dah ada dah cara dia tu. Dah suruh, dah rekrut. Tapi saya tak cakap rekrut berapa. Saya tak cakap destinasi hari ni training dekat mana. Agak-agak sampai dekat mana? Tak tahu kat mana. Sampai dekat Mareh. Jadi sama juga dengan tim kita. Kalau kita cakap rekrut. Buih mulut-mulut cakap rekrut. Hala 5. Sebab apa kita tak setkan target? Berapa yang dia kena ada? Target adalah benda yang sangat-sangat penting. Ibarat seperti destinasi. Barulah cakap, okey, apa kena buat untuk nak rekrut tu. Okey? So kena ada target. Kenapa saya setkan 50? Sebab biasanya yang hidup adalah 10% je. Kalau 50, 10% berapa hidup? 5. Itu adalah normal. Itu adalah normal. Okay, dia takkan hidup 50 tu hidup 50. That's why kita kena ada quantity. Barulah akan jumpa yang quality. Okay, sebab saya pernah tanya. Dia kata dah rekrut. Tapi dropship saya rekrut tak aktif. Saya tanya ada berapa? 6. 3. Kalau 6, 3 agak-agak berapa yang hidup? Tak ada langsung. Sebab kalau 10, 1 hidup. Jadi that's why kena ada kuantiti. Habis-habis pun saya tengok bila saya buat training dengan diorang, habis-habis pun saya tengok bila training power sangat pun 20% hidup. Biasanya kalau 20% you training dahsyat, kalau daripada 50 akan hidup 10 lah. Saya pernah buat training untuk tim Puan Afzan. Tim Puan Afzan 20% hidup. Sebab dia ajar tim dia untuk buat offline. Lain bila buat offline dengan online. Sebab bila buat offline kita letak je produk sedebuk dekat situ. Daripada nak beli satu jadi beli banyak. Sebab dia terus boleh test. Itu game lain lah. Okey. Macam mana pergi kat bawah nombor 1. Untuk nak capai 700 sebulan ada berapa hari? 30. Tapi Februari ni ada berapa hari? 48? 28. Okey. Jadi kalau bulan tu 28 bahagi 28 lah. So kalau 30 hari bahagi 30, sehari kena buat berapa je? RM24. Apa produk RM24? Magic lipstick. Bermaksud jual magic lipstick sebatang sehari. Itu pun kalau malas sangat. Sebatang lipstick sehari je. Mudah ke mudah sangat sebenarnya? Sangat mudah kalau kita tahu cara dia pula. Pergilah tonyoh 10 bibir, pasti akan melekat 1. Bagi orang test. Okay? 1 lipstick sehari je. Itu kalau jual 1 batang lipstick. Kalau orang tu beli hot set, lagilah capai lebih. Akan capai lebih lagi. Kalau kita upsize pula, vitamin C, skincare pula, apa lagi? Ubat, deodorant, slim choco lagi. Banyak sangat produk Nuraisah. Jadi sales kita pun akan boleh pergi lebih. So bermaksud simple je nak buat 700. Tapi tim kita ni bila dia tak pernah buat 700, dia rasa mudah tak? Dia tak pernah buat. So dia akan rasa sangat susah. Tapi macam mana kita as a leader, sangat penting bila kita mengajar tim, mengajar orang yang tak pernah capai level tu, kita ajar buat dia nampak betapa mudah sebenarnya jalan untuk nak capai. Itulah magic number tu. Jual sebatang lipstick sehari. Itu kalau lipstick lah. Kalau dia nak jual vitamin C lah terpulang. Mana produk yang dia rasa boleh capai lebih. Dan dia rasa memang laku kat tempat dia, terpulang. Itu saya bagi contoh je. Boleh ke boleh ni? Okay, itu adalah magic number. Seterusnya. Okay, katakan cara yang bawah tu pula, nombor 2. Kalau dia ada 50 dropship, katakan yang hidup 5. Dia adalah lebih mudah. Tadi kalau dia jual sorang-sorang. Lebih mudah 700 bahagi 5, seorang dropship kena buat berapa je?
RM140 je seorang. Iaitu seorang dropship tu jual 6 batang lipstick sahaja sebulan. Mudah ke sangat mudah? 30 hari, 6 hari je jual sebatang lipstick, hari lain boleh tidur. Pandai pun. So lagi mudah bila buat bersama-sama dengan tim. Okey. So ini adalah formula. Bila kita ajar tim, kita kena habiskan kita ajar tim tu. Iaitu pergi muka surat belakang sekali. Ada muka surat belakang sekali? Bila dah tahu magic number? Nak jual pada siapa? Betul. Ada belakang sekali? Okey. So, tadi dah ada target, betul? Berapa kena buat sebulan, betul? And then dah ada target berapa kena ada tim, betul? Dan macam mana nak capai? Kena jual sebatang lipstick sehari. So, sangat penting ini adalah saya rangkumkan modul 1. Okey? Sebenarnya kalau you ajar tim you modul satu sahaja dia adalah tak cukup. Kalau kita tak ajar magic number yang tadi tu. Okey? Dan ajar magic number je, tak ajar modul 1 pun tak cukup. So ini adalah modul 1, saya simpulkan. Iaitu benda yang pertama kita kena ajar, seterusnya dah tahu dah. Seterusnya adalah nak jual kepada siapa. Gariskan perkataan siapa tu. Itu sangat penting. Golongan sasaran. Okey? So kita nak jual pada siapa? Kalau orang baru, benda yang paling mudah iaitu jual kepada orang yang terdekat. Sebab apa? Sebab dia dah kenal, dah trust. Itu adalah lebih mudah. Dan cara nak jual pun sangat penting tau. Kalau kita nak jual, kita jangan jual. Tapi kita sharekan kebaikan, kelebihan. Suruh dia test, sampel. Cara nak approach pun adalah berbeza tau. Kan ada yang cakap, susahlah nak jual kepada orang yang terdekat, orang tak support apa semua. Sebenarnya kadang bukan orang tak support. Tapi dia tak tahu, dia tak rasa, dia tak faham. Jadi kita jangan jual. Kalau kita jual, okey belilah produk ni. RM1 promosi contohnya. So siapa nak beli? Dia tak faham. Jadi kita share, suruh dia test ke, letak dalam bilik air ke. Kan bagi dia pakai ke, bagi dia rasa, bancuh kopi ke. Kita tak jual, kita just share je. Benda ni best, saya pakai best. Bagus selesaikan masalah ni. Jadi kita nak dia pun cuba. Okey? Faham ke faham ni? Okey, so jual kepada orang yang terdekat. Sebab saya pernah survey dekat WhatsApp. Saya ingat lagi, memang kelakar gila lah cerita ni. Okey, saya kata jual pada orang yang terdekat. And dia komen lah, saya tak tahu siapa, dropship siapa tu. Okey, dia kata susah nak jual pada orang yang terdekat ni. Orang tak support. Saya kata habis tu kau jual dekat mana? Dia kata jual, dia dapat customer dekat Facebook. Facebook personal Lepas tu siapa Facebook personal yang beli tu? Agak-agak dia jawab apa? Jiran dia. Itu bukan orang yang terdekat. Dia ingat jual yang terdekat ni kena datang depan, ini produk, itu je. Tak kisah apa cara. Kadang orang yang terdekat WhatsApp status. Mana ada orang luar yang tak safe boleh tengok WhatsApp status kita, betul? Tak kisah WhatsApp status ke, Facebook personal ke, apa ke, tengok dekat grup kita ke, tak kisah. Janji orang yang terdekat. Itu adalah lebih mudah. Okey? Untuk orang baru. Sebab apa? Kalau orang tak faham formula ni, orang baru lambat buat jualan tau. Sebab apa? Sebab orang belum kenal dia. Orang tak tahu dia. Orang belum percaya. Tiba-tiba hari ni promote sekali post dekat Facebook, agak-agak orang beli terus. Sebelum ni tak pernah nampak. Scammer ke apa ni? Jadi that's why lah orang baru, benda yang paling pantas ajar dia adalah kepada orang yang terdekat. Tapi perasan tak, jangan ajar ilmu tak habis kepada orang baru. Sebab saya nampak ramai orang baru stuck. Sebab apa? Dia ajar kepada orang yang terdekat. Bila dia jual kepada semua orang yang terdekat dekat dia ni, lepas tu dia cakap apa? Dah tak boleh jualan statik. Sebab apa? Sebab dah habis dah orang sekeliling dia pakai produk. Sebenarnya bukan fokus kita jual pada orang yang terdekat je. Itu adalah untuk mempercepatkan proses. Mula-mula. Lepas tu jual kepada
Orang lain lah. Sambil tu promote lah dekat Facebook group. Dekat mana grup-grup kampung ke apa ke. Promote dekat siapa-siapa orang lain. Terus promote. Tapi benda yang paling cepat, mudah menang. Mula-mula. Dan kalau orang yang terdekat pula ni, contohlah kawan office ke apa ke, dia ada tak kawan-kawan dia? Dia ada tak saudara mara dia? Ada tak adik-beradik dia? Adik-beradik kawan dia tak kenal kita. Mana lagi mudah, dia yang pergi perkenalkan produk tu atau kita yang pergi dekat orang tu? Pasti dia, sebab dia yang kenal. So, bila kita dah ada customer ke, ada orang yang terdekat jual, untuk nak kembangkan pula, kita kena convertkan dia jadi dropship ataupun ahli. Ramai orang cakap, orang nak jadi ahli je. Sebab itulah saya macam ni. Bagi saya, kalau you ada 100 ahli, darab dengan 100 ringgit berbelanja setiap bulan, berapa sales you dalam tangan? 100 ringgit darab 100 orang. 10,000 dalam tangan. Tapi adakah dia membeli setiap bulan? Sebab apa? Adakah info produk-produk kempen sampai dekat dia? Agak-agak kerja dia nak scroll you punya Facebook. Okay? Sebab itulah kita buat WhatsApp bug, kita ajar sekarang. Okay? Member ni dia macam ni tau. Kenapa Nuraisa kita ada banyak produk? Sebenarnya kita tengah bantu orang buat duit dengan sangat cepat. Iaitu apa? Bayangkan kalau kita sendiri pakai produk Nuraisa daripada atas sampai ke bawah. Agak-agak berapa perbelanjaan sebulan? Shampoo, lotion, Choco, apa lagi? Kopi. Lebih pada 100, betul? Perasan tak, jual kepada orang yang dah pernah beli satu produk lebih mudah berbanding nak jual kepada orang yang tak pernah pakai lagi. Sebab apa? Sebab dia dah guna, dah trust dah. Siapa kat sini asalnya pakai satu, lepas tu pakai lebih banyak? Cuba angkat tangan. Cuba tengok sekeliling, tengok. Tapi adakah dia tahu Nuraisa ada produk-produk lain lagi? Yang sangat banyak, yang sangat best itu. So, siapa punya tugas ni? Kitalah untuk menyampaikan. Bayangkan contohlah, kalau dia pakai produk makeup adakah setiap bulan repeat? Tak kan? So kalau dia dah beli produk makeup lah apa ke segala, bulan ni RM100. Bulan depan agak-agak apa kita kena buat supaya dia beli 100 lagi juga? Belilah benda lain pula. Sebab itulah kita buat banyak produk. Contoh macam pad. Ada ke bulan ni pakai pad, bulan depan tak pakai pad? Sebab itulah kalau perasan sekarang Nuraisa start ada produk keperluan. Supaya dia kerap repeat order. Bukan saja-saja kita buat. Bayangkan kalau dia je dah pakai produk Nuraisa daripada atas sampai bawah. Lepas tu satu family dia pula pakai produk Nuraisa. Agak-agak berapa sales kita waktu tu? Kadang-kadang kita dah ada dalam tangan tau. Tapi kita tak maksimalkan. Tak betul-betul. Tapi contohnya kalau dia dah pakai produk Nuraisa, kita tak ajar member tu. Kita tak cakap, okay share lah dekat mak ke kawan-kawan, adik-beradik ke. Dah pakai best. Pasti ada orang pun ada masalah kelemomo juga kan. So sama-sama bantu dia orang share. Dah pakai best, share lah dekat kawan-kawan. Kalau kita tak cakap, dia share ke? Tak share. Ataupun kita boleh offer juga member. Kalau you share, recommend dekat siapa ke apa ke, you boleh dapat apa? Boleh. Macam-macam kita boleh buat. Dan contohnya, kalau kita suruh share kan, member. Okay, dia boleh order guna ID dia contohnya. Macam-macam kita boleh buat. Lepas tu, kalau dia tiba-tiba dia ambil order, mak dia, kawan office dia, tak payah jual tau. Dia macam ni. Kalau dropship, mentality dia nak menjual. Kalau member, mentality dia hanya nak pakai. Kalau dia nak pakai, kita suruh dia jual. Agak-agak dia jual tak? Memang tak. Kalau dropship, kita suruh jual. Tapi kalau member, kita ajak untuk dia sharekan kebaikan.
kelebihan produk tu. Dah pakai best, ajaklah orang lain pakai sekali. Dan ajar dia, iaitu apa tahu? Boleh order guna ID number dia. Lepas tu kalau dia order, agak-agak dia dah order 600. Apa korang buat? Tak, buat tak tahu je sebab tak check pun dekat sistem. Sistem tu berapa. Lepas tu pada 31 Disember, barulah mula. Suruh tambah. Orang tu dah tak sempat nak tambah. Sebab apa? Pukul 10 malam follow up. Macam pernah dengar je. Faham ke faham ni? So itu sangat penting tau. Agak-agak tiba-tiba dia dah cukup 700. Dia dapat apa? Dia dapat komisen kan? Tapi kalau member jangan cakap komisen. Sebab apa? Sebab dia tak nak buat duit. So dia akan cakap apa? Aku dah ada duit. Kan? Sebab apa? Komisen. So apa yang kita boleh cakap? Kita putarkan ayat tu iaitu apa? Dia dapat PV, dia boleh pakai produk dengan percuma. Sebab apa? PV tu boleh ditebus. Boleh order produk balik. Best ke best sangat? So kena pandai putar ayat tu. Lepas tu kalau tiba-tiba ramai orang nak order dengan dia, agak-agak apa jadi pada dia? Yang tak nak membeli pun, tak nak jual pun jadi nak jual. Saya nak tanya, berapa ramai dekat sini asalnya pakai je, tiba-tiba terjual? Cuba angkat tangan sikit. Cuba tengok. Tengok ramai kan? Kita duk stres, member tak nak jual. Member nak pakai je. Sebab mula-mula tu dia tak nampak, betul? Jadi kitalah yang kena educate dia. Faham ke faham ni? Okay? So, apa tadi kita cakap? Nak jual pada siapa tadi? Okay. So, seterusnya, kita sangat faham siapa ni, kena faham iaitu sasaran. Golongan yang pakai produk Nuraisa. Okay? Orang baru dan kita kena jelas. Orang yang pakai produk Nuraisa adalah golongan sederhana. Okay? Sebab benda ni akan menentukan tindakan dia dekat bagaimana nanti. Kalau siapa dia tak jelas. Contoh, dia ingat semua orang dia nak jual. Kita cakap jual kepada orang yang ada duit, betul? So apa dia buat lepas tu? Dia pergi edar flyers dekat kawasan perumahan yang kos tinggi. Yang perumahan banglo, yang orang buat bisnes. Agak-agak orang dah kaya tu pakai ke lipstick harga RM24? Harga 200 lipstick dia. Sebab dia ingat harga 24 ni produk tu tak ada kualiti. Pandai. Okay? Dan kalau katakan dia adalah tim kita ni dropship, dia kan nak cari duit. Maybe dia adalah duduk di perumahan yang kos rendah. Lepas tu dia pergi jual kepada orang yang tak ada duit. Agak-agak apa tim akan cakap dekat kita? Saya dah promote sampai ke malam. Tapi orang cakap apa? Nak utang, tak laku, tak ada duit. Mahal. Sebab apa? Sebab dia pakai produk Nuraisa, dia pakai lipstick produk yang harga RM2, RM5, RM10, RM9 dekat pasar malam. So sangat penting tak kita faham tentang golongan sasaran siapa tu? Sangat-sangat penting. Sebab apa? Saya ingat lagi master share apa kat saya tahu. Bila dia clear dengan benda ni dan dia clear, dia ajar tim dia. Apa tim dia buat tahu? Lepas tu dia pergi edar flyers kawasan perumahan nurse-nurse belakang hospital. Sebab apa? Golongan yang sederhana. Golongan sederhana ni siapa? Yang bekerja kerajaan, yang bekerja swasta, yang gaji 2,000, 3,000, 4,000. Kalau kerja kerajaan ni siapa? Iaitu cikgu, polis, bomber. Siapa lagi? Pensyarah. Lagi apa lagi? Faham ke faham ni? Okey? Sebab itulah kita selalu cakap, bila waktu hari gaji, bila hari gaji. Okay? So, bila kita faham sasaran, kita tahu segala tindakan kita nak buat dekat mana. Okay? Contoh, kalau kita dah tahu orang yang pakai produk kita adalah golongan kerajaan,
Bila dia buat online pun, dia nak promote dekat Facebook group, agak-agak dia join Facebook group nama apa? Cikgu-cikgu kaki tangan kerajaan. Pernah tak? Saya tahu sebab saya dulu pun posting juga dekat Facebook group tu. Kalau pergi masuk grup golongan mendapat bantuan miskin tu apa? BP apa? Agak-agak macam mana? Kena marah. Mahal gila. Kau ni nak ambil duit aku je ni kan? Dapat duit daripada kerajaan. Okey? Faham tak ni? Jelas ke jelas? Barulah pergi kepada bagaimana. Seterusnya. Okey, bagaimana? Okey, bagaimana ni adalah cara. Tak kisahlah online ke, offline ke, nak pasang banting ke, nak post ke, nak buat live ke, nak apa ke, nak bagi sampel ke, okey, nak edar flyers ke, marketing offline ke, nak buka booth ke, nak apa ke. Segala tindakan yang kita nak buat, mestilah kita kena faham sasaran kita. Okey, faham sasaran. Sebab itulah kalau dulu bila saya buka booth pada hari gaji. Dulu. Okey, saya buka booth pada hari gaji. Memang banyaklah orang datang beli tu sebab orang tengah baru dapat gaji. Lepas tu buka pula di kawasan perumahan orang yang bekerja kerajaan. Habislah duit dia. Tak, kita kena kenal pasti tu. Tapi walaupun kerja kerajaan, ada juga orang kerja swasta, betul. Ada juga gaji pertengahan bulan, betul. Ada juga orang yang buat bisnes juga, betul. Bukan golongan kerajaan je. Nanti kita fikir, okey, tunggu kerajaan gajilah. Okey, kerajaan tak gaji ni, sales kita rendah. Tak. Kalau orang jual sate, dia pakai make up tak? Tak pakai orang jual sate. Memang dia muka toge macam tu je. Dia pun tak nak cantik. Orang yang jual baju, dia pakai make up tak? Dia pakai deodorant ke? Pakai pad ke? Ke memang berdarah keluar macam tu je menitik-nitik? Tak apa, bahasa deep tu dia adalah lebih faham. Okey? Tak, nak cakapnya adalah dia macam ni tau. Orang kata semua orang berniaga lah, orang tak ada duit lah apa. Pasti masih ada orang yang ada duit. Kalau orang berniaga pun, semua orang berniaga benda yang sama ke? Memang tak lah kan. Dia jual sate, dia pun nak pakai baju. Dia pun nak pakai tudung. Dia pun nak pakai make up, betul? So sama-sama win lah. Kita beli sate dia, dia beli make up kita. Dan biasanya kalau orang buat bisnes, income dia adakah sebulan sekali? Hari-hari, betul? Dia dah jual sate, dah dapat income hari itu 300. Okey, beli lipstick pula. Kirim salam lah income dia pada hari itu. Okey? Faham ke faham ni? Walaupun saya nak cakap, tahun ni adalah tahun ekonomi yang sangat gila struggle. 2 tahun PKP dah sangat struggle, tapi tahun ni adalah tahun yang sangat mencabar. Siapa kat sini yang dah buat bisnes 3-4 tahun, dulu promote sikit-sikit pun dapat sale banyak. Sekarang promote banyak pun sale tak berapa banyak macam dulu. Siapa perasan? Tahu tak sebab apa? Sebab dulu adalah duit terlalu banyak di pasaran. Perasan tak company besar yang sangat besar tu pun tutup? Pergi pasar raya banyak kedai-kedai tutup, betul? Sehingga hotel pun kita nampak, kita perasan tak tukar nama? Bukan tukar nama, sama saja-saja tau. Dia adalah di take over oleh orang lain. So ekonomi sangat struggle. Kenapa hari ni bila kita buat tak macam dulu adalah sebab apa tau? Sebab duit dah semakin sikit, semakin kurang. Tapi walaupun semakin kurang, masih ada duit tak? Ada, cuma kita perlu berebut dengan orang lain. Jadi orang yang agresif dia akan menang, dia akan dapat. Jadi jangan compare sekarang dengan dulu. Jadi kalau dulu kita promote 3 kali sehari, sekarang kita kena promote berapa kali? 30, 20. Kalau dulu live seminggu sekali, sekarang kena live hari-hari. Sebab masih ada duit. Takkanlah ekonomi dah tak ada, kurang duit, kita pun nak kurang sekali, betul? Sebab apa? Orang yang boleh survive ketika ekonomi tengah mencabar, orang itulah yang akan grow gila-gila. Di saat ekonomi start naik balik.
Sebab apa? You boleh survive dalam keadaan kritikal. So kalau benda tu dah start bang balik ekonomi pulih, you adalah orang yang sangat gila dahsyat. So tak ramai orang mampu boleh hidup, kata nak apatah lagi nak grow. Nak sama sustain pun susah sekarang. Itu company besar, apatah lagi kita yang company kecil. Jadi tahun ni kita kena buat betul-betul. Dah tak boleh dah nak hangat-hangat tai ayam, sekejap balik down, sekejap balik datang convention semangat. Lepas tu datang seminar jumpa leader semangat, lepas tu tak semangat. Sebab apa? Bagi saya sangat rugi. Okey, sangat-sangat rugi. Peluang tu kita yang pilih. Pilihan tu adalah di tangan kita. Sama ada kita nak buat betul-betul atau kita nak tak buat betul-betul. Okey? Walaupun duit struggle tapi masih ada duit. Jadi cuma kita kena work hard lebih dari biasa. Faham ke faham ni? Okey.